أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 120 bayang keempat daripada atas. Muka surat 120 bayang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan adapun ujubun, dan adapun ujub, maka senya aku, yakni Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, hendak sebutkan padanya, pada ujub, akan beberapa usul, akan beberapa asal umbi, pada membicarakan berkaitan dengan celanya sifat ujub. Terdahulunya Imam Ghazali datangkan bagi riak 4 usul, 4 tapuk, 4 dalil yang menunjukkan atas kejinya sifat riak. Sekarang ni Imam Ghazali akan sebutkan pada bicara ujub ni 3 usul. Ujub ni kalau terjemahan rekahnya perasaan lah. Tu perasaan ujub. Perasaan diri banyak ilmu. Perasaan diri banyak amal. Itu ujub. Itu asal dia lah. Ujub ni perasaan lebih. Tu ujub. Itu dari segi bahasa dia lah. Kemudian apa makna ujub sudah dibicara di muka surat 116. Ujub ni membilang besar, membilang lebih kelebihan yang ada pada diri. Serta lupa bahawa kelebihan yang ada pada diri itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta lupa bahawa kelebihan, kemuliaan yang ada pada diri itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujub ni membilang besar, membilang lebih kelebihan yang ada pada diri, serta mengingat, serta ingat di hati oleh hamba ni kelebihan yang ada diri ni daripada diri sendirilah. Lupa ianya datang daripada Allah. Banyak ilmu kerana kita yang belajar sungguh-sungguh. Banyak amal kerana kita yang mujahadah sungguh-sungguh nak buat amal. Kalau kita tak belajar sungguh-sungguh, mari mana ilmu? Kalau kita tidak mujahadah pada amal, tak jadi nak buat amal. Jadi membilang besar, membilang lebih kelebihan pada diri, serta lupa apa yang ada pada diri itu datang daripada Allah. Satu laginya, serta tidak takut kelebihan yang ada pada diri itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujub. Maknanya membilang lebih diri, serta mengingatkan di hati lebih itu kerana diri sendiri. Lebih kerana diri sendiri.
Dengan bahawa lupa kelebihan yang ada pada diri datang daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ujub. Membilang lebih, membilang besar kelebihan yang ada pada diri serta sentiasa ingat ianya adalah kurniaan daripada Allah, itu naik pula kepada syukur. Alhamdulillah, sekarang ni ilmu pun kemah dah. Taufik hidayah daripada Allah Ta'ala belaka ni, itu naik kepada syukur. Ada ni. Sebab itulah dalam kitab Minhajul Abidin comel. Dahulu bicara lawan ujub zikrul minnah. Riak, lawan dia ikhlas. Riak, melakukan amal ibadah bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, buat amal ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi riak, lawan dia ikhlas. Ujub, lawan dia zikrul minnah. Itu lawan pada ujub. Apa dia zikrul minnah? Ingat akan kurniaan nikmat daripada Allah. Ada. Zikrul minnah ni ada ketika wajib, ada ketika sunat. Ketika mana wajib Ketika ketika digoda dengan ujub. Lebih ni nak lupa dah. Kelebihan tu adalah minnah, kurniaan daripada Allah, nikmat dari Allah. Saat tu wajib kena ingat di hati. Apa yang lebih pada diri ni datang daripada Allah. Kalau di ketika tidak dicuba dengan ujub, sunat sentiasa ingat kelebihan yang ada pada diri datang daripada minnah. Nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu kena ambil molek dalam kitab Minhaj ni. Riya, lawan dia ikhlas. Ujub, lawan dia zikrul minnah. Sebab sekarang ni timbul mari mana lau bicara tasawuf lah. Bicara tasawuf hak tinggi-tinggi yang tak lepas tasawuf fardu ain. Macam mana nak hilangkan ujub? Hilangkan rasa perbuatan diri. Hilangkan rasa ilmu diri. Hilangkan rasa amal diri. Dia suruh hilang. Hilang keakuan dia panggil. Hak ni karut. Ini karut. Ada baca FB ni. Maka mudah-mudah dituduh orang ni. Orang ni apa ni? Orang yang tak hilang keakuan. Orang yang pandang ilmu diri. Orang yang rasa ilmu diri. Orang yang pandang rasa amal diri. Terhijab dengan ilmu. Terhijab dengan amal. Tak sapa ke Tuhan. Ni. Lepas ni wali dan FB khoyal. Hilang keakuan tu makam fana. Makam awliya. Bukan kamu yang buat. Hilang keakuan tu makam fana. Allah yang hilangkan. Makam fana tu permulaan makam awliya. Jadi golongan gini ni diperasan di wali tu. Kalau tanya awak wali ke? Dia tak mengaku. Dah hilang keakuan. Hilang ilmu diri. Tak rasa di hati. Hilang amal. Tak rasa hati wa amal. Tak rasa macam mana? Tu khoyal. Dia buat Allah. Mu Tuhan. Jabariyah. Ya. Dah lah salah pembicaraan ilmu tasawuf. Tunduk kepada salah pegangan pula. Mu Tuhan. Hilangkan rasa ikhtiar usaha diri. Wajib berpegang di akidah kita. Kita ada pilihan. Wajib berpegang di akidah kita. Kita ada usaha. Wajib berpegang. Tak, kena hilangkan rasa pilihan diri. Kena hilangkan rasa amal diri. Tak ada kita. Mu Tuhan. Jabariyah. Dalam kitab hakikat tu, tu hak makam ahli kashfi. Allah yang letak situ bukan buat-buat lakon-lakon. Ini memang saya peringatkan. Sebab dalam FB banyak golongan ni. Apa-apa hal, inilah mereka yang pandang ilmu diri, pandang amal diri. Yang terhijab dengan Allah Ta'ala. Dan siapa yang tak terhijab? Mereka lah, hak siapa ke Tuhan. Jadi nak hilangkan ujub, kena hilangkan keakuan. Salah.
Tapi sampai tahap hilang, pada hilang keakuan. Keakuan ni, aku, pada aku. Tak ada di basirah, aku. Tak ada. Tak ada. Nak faham guna kita. Malam yazub, lam yadri lah. Hilang keakuan. Aku apa? Aku gerak, Allah yang buat. Aku apa? Aku ada, Allah yang buat. Apa aku? Hakikinya, apa aku? Aku memilih, terdetik tu Allah yang buat, mana ada aku? Apa lagi aku? Mari masjid tadi, siapa? Aku ke? Tak aku? Saya tu lah, saya main masjid ke? Ke sudah ada di masjid? Saya lah yang melangkah ke masjid. Saya. Hamba lemah. Melangkah-melangkah tu Allah buat. Mana sayanya? Mana akunya? Tak ada. Lepas tu nak macam mana? Dia mula nak tarik. Ikutlah zikir dia. Itu perangkat yang kedua pula. Dia dah masuk. Satu. Memang kita makam awam pasti merasai kita yang memilih, kita yang melakukan. Bahkan pegangan kitanya wajib berpegang pula. Bukan setakat kita merasai, kita memilih, kita merasai, pastilah kita merasai, kita memilih. Melainkan barangkali terlampir kuda barangkali. Dia cerita makam awliya tu lain ni cerita kita orang awam ni. Hilang keakuan, hilang aku pilih, aku buat. Nak hilang mana? Tu kata terlampir kuda tu. Nak hilang macam mana? Nak hilang macam mana? Ambil zikir dia. Zikir dia tu lama-lama mana? Cuba tanya dia. Kamu hilang dah keakuan. Saya. Kamu sebut saya tu syirik dah. Mana ada saya? Lepas tu nak kata apa? Tak ada Tuhan je ada. Saya je. Syirik kamu. Sebab kamu ada saya. Nak kata mana? Tak dirasa macam tu zikir, hilang keakuan. Dia lakon, akhirnya terundur pada akidah Jabariyah. Dia lakon. Saya berzikir tu syirik ya. Bukan syirik bicara syariat. Saya berzikir. Bila kamu berzikir? Semuanya af'alullah, perbuatan Allah. Bila kamu berzikir? Ada ni. Ni timbul ni. Sahaja aku sembahyang. Syirik saja aku sembahyang. Tak dibubuh. Dah sahaja aku sembahyang. Awal-awal lagi syirik dah. Nak sembahyang tak nak terima macam mana? Tu bicara syirik maka tak letak bicara syariat ni. Ni salah pengajian tasawuf hakikat lah ni. Dia belajar tasawuf hakikat, syariat dia tak lepas, fardu ain tauhid pun tak lepas. Ni bicara bab wujud pun tak lepas. Jumpa pula tasawuf hakikat dengan guru yang salah. Jadi dia gini, ini bukti dia. Ada ni. Akhirnya tunggu dia berakidah Jabariyah, akhirnya dia pun letak martabat orang. Ni jauh Tuhan belaka ni. Alim lidah belaka ni. Ada ni. Kalau Bukit Api ada golongan seumpama ni. Ni orang pandang amal diri. Orang pandang ilmu diri. Orang pandang amal diri. Terhijab dengan Allah. Terdinding dengan Allah. Dan siapa yang tidak pandang ilmu amal diri? Siapa yang hilang keakuan? Dia. Itu maqam awliya. Dia. Sebab apa? Dia sudah terhijab dengan Allah. Basirah dia sa'ah demi sa'ah bersama dengan Allah. Itu maqam awliya. Tapi tengok atas bawah pun kena dah orangnya. Awliya macam syariat pun tak lepas. Lawan pada ujung, zikrul minnah. Sentiasa ingat akan nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujub ni membilang besar, membilang lebih. Kelebihan yang ada pada diri, serta lupa. Kesemua tu datang daripada Allah. Nak hilangkan rasa lebih ilmu amal tak boleh. Kena sentiasa ingat akan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak membilang lebih ilmu amal, kita tak bilang lebih. Kita tidak rasa lebih ilmu amal. Tak belajar lah kitanya. Tak buat amal lah kitanya. Kita duk belajar bukan mudah-mudah juga nak belajar ni. Tapi kenapa belajar? Sebab kita sangat membilang lebih. Apabila kita dapat tahu. Dapat tahu bab pegangan Allah. Mana besarnya lebihnya ilmu tauhid ni. Makna
Dapat ilmu hok bak pekoh bak tasawuf. Memang kita akan bilang lebih, bilang besar. Lepas tu Allah beri pula kitanya boleh memahami. Memang lebih sangat-sangat. Tak ternilai. Belajar, kita buat asbab. Kita memahami ilmu tu. Oh tu tak ternilai hatunya. Memang lebih sangat-sangat. Tapi jangan lupa, kesemua tu datang daripada minnah. Zikrul minnah. Ingat akan minnah. Nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila zikr minnah, dia akan naik pula kepada mensyukuri akan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ilmu bertambah. Alhamdulillah, amal bertambah. Ilmu apa? Ilmu yang ada pada kita yang lebih itu. Amal apa? Amal yang kita buat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kenapa? Allah kurnia kedua-dua. Mana membilang lebih, membilang besar, ilmu dan amal, serta sentiasa ingat nikmat daripada Allah. Dia akan naik pula kepada tangga syukur. Hak ujub ni membilang besar kelebihan daripada diri, serta mengingatkan kelebihan itu bukan datang daripada Allah. Datang dari diri semata-mata. Kebijaksanaan semata-mata. Otak cerdik semata-mata. Kesungguhan semata-mata. Hak dia belaka. Jadi ujub, akhir naik jadi takabur. Ujub ni, dia tak babit dengan orang. Ujub ni, dia bilang lebih seorang. Lebih dia. Orang tak peduli, mung punya hal lah. Mana ujub ni seorang. Naik setangga laginya. Lebih dia daripada orang lain. Oh, naik takabur. Daripada ujub, setangga laginya, naik jadi takabur. Dia tiga situ. Ujub, azamah, takabur. Ujub, azamah, takabur. Azamah ni membilang lebih diri daripada orang lain, tetapi tidak memandang hina kepada orang lain. Takabur ini dia membesarkan diri serta melekehkan, merendahkan orang lain. Itu takabur. Takabur macam iblis laknatullah tu lah. Dia siapa? Nabi Adam daripada tanah je. Tengok. Lebih dia, Nabi Adam lekeh, kurang. Itu takabur. Azamah ni, dia sombong juga, tapi dia tidak memandang hina akan orang. Ada ni. Ada orang, dia sombong dengan harta benda pangkat. Sombong, cakap sombong. Tapi dengan orang bawahan, dia tak pandang hina. Dia baik sangat-sangat dengan orang bawahan. Tapi cakap kabur dia tegak. Kan? Ni. Bulu telinga, apa? Hak tu kan dengar tu, hak. Apa? Bulu mata tau. Bulu mata tu tengok tau. Hak dengar apa? Kita dengar tu, Allah lah bosan sungguh dia cakap. Tak ada benda lain, akak diri je. Tu bulu mata tu tengok apa tau? Bulu mata tengok perangai dia. Tu bulu mata. Hak telinga ni apa? Apa? Dok, kita dengar tu, Allah lah sampai nak macam mana boh kita. Boh kita pula baik pula, belanja makan semua. Dia tak memandang hina orang bawahan dia. Dia raih sungguh-sungguh. Mana dia memuliakan orang bawahan dia. Tapi dia sombong. Atau azamah dia panggil. Dia sombong. Memang cakap besar sama. Dan memang dah dia ada harta, dia ada pangkat. Dia cakap besar pun padan dengan harta pangkat dia. Hak pelik ni cakap besar. Tuang tak kata bersatu. Tu hak pelik ya. Apa dia? Tuang apa tau? Tuang apa? Biar apa asal gaya orang kata. Tuang tak benda. Tapi sombong. Dan dia sombong sebab dia ada harta, dia ada pangkat. Dia besar diri tapi tak pandang hina kepada orang-orang hak kurang ni. Dia tolong laginya. Itu azamah. Hak takabur ni dah. Dengan pangkat dia, dengan harta dia, dia pandang hina orang bawahan. Dia pandang hina akan orang miskin. Itu takabur. Itu tinggi sekali tu. Jadi orang bawahan dia ni dinyek dia. Mana dinyek dia? Dia orang macam hamba je. Ikut dia nak suruh apa, ikut dia nak kata apa. Ni tu hak sampai tahap Azazi. Atau Azazi tu. Bukan syaitan dah tu, Azazi. Syaitan ni nak buah. Azazi dah tu, naik pakat tau. Azazi pun akak tabik pakai dia wagi ni. Dah, sebunyalah
Takabur, rokok sujud pula dalam masa semayang. Azazil pakat tabik. Power orang ni. Ada ni. Jenis Azazil ni orang panggil jin April. Jin April rendah lagi, Azazil tinggi lagi. Sungguh ni berat lah. Tapi nak cerita dia ada satu peringkat. Ujuk, azamah, takabur. Ujuk ni, dah. Tak babik dengan orang. Dia tak babik dengan orang. Dia hanya membilang lebih diri sendiri, terlupa itu datang dari Allah, lebih dia. Perasaan dia. Ni. Dia tak babik dengan orang. Azamah ni, lebih dia daripada orang lain. Takabur ni, lebih dari orang lain, serta dia memandang lekeh, memandang rendah orang yang lain. Dia gitu. Ujuk ni pun berdosa dah. Azamah takabur, jangan duk tanya lah. Tapi daripada ujuk, dia akan naik setangga. Membilang lebih, membesarkan kelebihan daripada diri, serta lupa itu semua datang daripada nikmat kurnia Allah Ta'ala, serta tidak takut Allah Ta'ala tarik bila-bila masa. Itu ujuk. Perasaan lah kalau tersebut. Jadi Mazali nak bicara bab ujuk ni, dia nak datangkan beberapa usul. Dia datang 3 usul. Pertama, daripada 3. Bahawasanya perbuatan hamba. Bahawasanya perbuatan hamba, amalan hamba. Perbuatan hamba, amalan hamba. Ada baginya bagi perbuatan hamba harga tak kala jatuh daripada Allah Ta'ala, berlaku daripada Allah Ta'ala, yakni jika ada ia perbuatan hamba pada Allah, yang di sisi Allah redaknya dan kabulnya dan terima Allah Ta'ala. Situ. Bahawasanya perbuatan hamba ni, ni perbuatan hamba. Kitab pun sebut perbuatan hamba. Ada ni. Sebut perbuatan hamba, gak syirik lah. Sebut perbuatan hamba, dah syirik. Perbuatan hamba ke perbuatan Allah? Ni kalau bicara bab makam, syirik dah ni. Ada ni. Perbuatan hamba. Kita kata ni perbuatan hamba. Kalau perbuatan hamba, ayat Quran pun banyak. Hadis Nabi pun banyak, betul tu? Kalau bicara hakikinya, perbuatan hamba pada zahir saja. Tak ada ni. Kalau kira perbuatan hamba ni zahir batin, memang hamba sungguh, memang syirik lah. Syirik pegangan. Bukan syirik makam dah, syirik pegangan. Jadi perbuatan hamba ni pada zahir. Tapi bila bicara bab hilang keakuan, tak ada ni, tak ada perbuatan hamba. Tak ada perbuatan hamba. Hilang keakuan, maka tak ada lah perbuatan hamba. Tapi ini bicara zahir. Bicara bab maqam, cerita lain pula. Tapi bab maqam tu tak boleh lakung. Kalau bicara yang kita tahu hakikah, bila dibicarakan bab syirik bab apa, kita kena hurah macam mana. Syirik ni syirik apa? Ini kalau guru yang mursyid. Kalau guru tu sendiri, tak boleh nak beza hak mana, hak syariat, hak mana, hak hakikat. Pun orang dah. Ni hak banyak dalam FB ni. Dia kalau guru yang sebenar, anak murid dapat guru yang sebenar, dia tak main dalam FB tu. FB tu nak nyuruh orang je. Kadang-kadang, hebat dia tulis. Nak suruh kata, tengok-tengok, orang makam tinggi. Nak kata gitulah. Orang cerita-cerita Basyak, ada pecelok. Kita jangan pandang. Dia mula, dia celok. Pandai dia celok. Apa celah tu? Dia nak menunjukkan diri. Orang duk bahas tu, bahas syariat. Ni, nak cerita sebenarnya gini. Ni cerita hakikat. Sebab apa? Dia nak cerita dia makam hakikat. Dia ngajar hakikat. Ni. Ni khoyak dan FB ni. Ada ni. Mana orang duk cerita ni syariat gini-gini. Dia diselik lah. Golongan diselik lah. Perbuatan hamba pada zahir. Perbuatan hamba lah. Pekerjaan hamba. Batin hakiki. Tuhan belaka. Kalau perbuatan hamba tu, zahir batin hamba, memang syirik lah pada bab pegangan. Bab syariat. Di sini. Perbuatan hamba. Disandarkan kepada perbuatan hamba. Amalan hamba. Belajar perbuatan hamba. Beramal perbuatan hamba. Ada baginya bagi perbuatan berharga. Qimah, ada nilai.
Perbuatan hamba ni ada nilai. Tapi perbuatan hamba lah. Ada nilai. Ada harga. Bila ni? Tak kala jatuh. Yang ni berlaku daripada Allah. Memang daripada Allah Ta'ala berlaku. Tak ada perbuatan hamba. Yang ni, apa maksud daripada jatuh daripada Allah Ta'ala tu? Jatuh ni berlakulah. Jatuh ni berlaku daripada Allah. Ada nilai lah. Tapi memang perbuatan Allah berlaku, perbuatan hamba ni. Yang ni, jika ada ia perbuatan hamba tu pada Allah Ta'ala, yakni di sisi Allah Ta'ala, redaknya reda Allah, dan kabulnya, kabul terimanya terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perbuatan hamba. Kalau Allah reda perbuatan hamba, Allah terima perbuatan hamba, barulah ada qimah, ada harga, ada nilai. Dia gitu. Ni perbuatan kita ni, amalan kita ni, bernilai tak bernilai? Tuhan reda, bernilai. Tuhan terima, bernilai. Perbuatan hamba. Itu maksudnya perbuatan hamba tak kala jatuh, yang ni berlaku daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memang hakikinya, kesemuanya adalah berlaku daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ataupun jahat. Dan jika tiada, yakni tiada jatuh, mana tiada jatuh, mana tiada berlaku daripada Allah, yakni daripada redha Allah dan qabulnya. Kalau Tuhan tak terima, kalau Tuhan tak redha, tak terima, macam mana? Dan jika tiada, yakni tiada jatuh daripada Allah, yakni jika tiada redha Allah Ta'ala, dan jika tiada qabul oleh Allah Ta'ala akan perbuatan hamba. Kalau Tuhan tak terima, maka engkau lihat, buat bandingan. Engkau lihat orang mengambil upah. Engkau lihat orang mengambil upah. Adakah orang mengambil upah? Adakah tu tak ada lah, buat bulat adakah tu. Dia adakah Jawi kan? Pak Rumi ada adakah? Ada Pak Rumi. Jadi adakah tu buat bulat lah. Ada Pak Rumi, adakah? Ada saja. Adakah tu tambah. Maka engkau lihat orang mengambil upah. Bekerja ia yang mengambil upah kerja. Mengambil upah kerja. Yang ia orang tu bekerja sepanjang-panjang hari. Dengan upah 2 dirham. Awak bandingkan. Ni bukan nak cerita buat kerja ni, nak buat banding. Dia buat kerja sepanjang hari, boleh upah 2 dirham. Ada ni. Tapi kalau Tuhan terima kerjaan dia tu, bukan sepanjang hari dia buat kerja. Sekejap aja dia buat kerja. Tuhan beri upah yang tidak ternilai. Ada ni. Kalau Tuhan terima. Kalau Tuhan tak terima ni, soalannya gitulah. Soalannya gitu. Faham tak? Maknanya kita kata kok, dia bertugas pada kerja agama ni pagi pas petang. Kerja apa tu? Kerja bahagian agama. Takbir bahagian agama. Maka dia pun dapat upah tu je. Tapi kalau Tuhan redha, Tuhan terima, besar banyak mana pahala. Tak ternilai upah dia. Awak bandingkan gitu je. Ada ni. Makna kalau kata mengajar ke, jadi tuk imam, jadi tuk bila ke, banyak mana masa digunakan? Banyak mana masa digunakan? Nak mengajar, masa digunakan. Nak jadi imam, duduk pula jauh-jauh, bukan dekat-dekat. Nak kena sapa tu, pakai dak balik dah. Zuhur ngasar, pakai dak balik. Sebab apa? Allah balik, mari pula. Minyak banyak mana? Adalah seumpama tu. Ada yang kadang-kadang subuh ke zuhur pun tak pergi ke mana. Apa? Balik kena mari pulau. Kalau tempat masjid yang tak ada penginapan kok. Tak ada penginapan kok. Lah. Lillah lah mana pada ni. Semua pergi satu tempat. Dah puasang. Tok Imam buat apa dalam kereta tu? Dalam kereta sampai ke zuhur. Sebab apa? Sebab tempat dia tu saya duduk. Dah tahulah pulaknya. Tempat dia tu saya duduk. Jadi dia bukan tempat dia. Dia patut balik. Tempat tu macam kita lah yang duduk. Jemputan lah yang duduk tempat tu.
Tapi dia jemputan tak ada, Cik Imam duduk tempat tu. Bukan tempat tu Imam, Cik Imam balik rumah lah. Nak tunggu Zuhur pula. Tak. Tapi balik lepas tu mari pula tu. Jauh sangat duduk. Lepas tu apa pasal? Dia tadi dah Cik Imam duduk dah kereta. Kena-kena tak ada tempat nak tidur. Tempat nak tidur. Ada ni. Maknanya dia tak bukan petugas pun. Cuma dia tak mahu mari balik. Mana kalau lah mengajar jadi imam, jadi bila bertugas menggunakan masa yang panjang. Dapatlah upah. Dapat gaji, dapat elang, dapat sagwati. Sekadar tu sajalah. Kalau tak dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dapat redha Allah, tidak ternilai harga dia, kerjaan tu. Buat bandingan cerita ni. Maknanya kalau Tuhan tak redha, kalau Tuhan tak terima, kau tengok orang yang ambil upah ni, dia bekerja sepanjang-panjang hari dengan upah 2 dirham. Buat bandingan lah. Dan engkau lihat akan orang yang mengawal-ngawal. Yang jaga itulah, jaga. Dan engkau lihat akan orang yang mengawal-ngawal. Yang menjaga. Orang haris dia panggil. Haris ni jagalah. Ia semalam-malam dan siang. Maka adalah dapat upah dalam sebulan. Beberapa dirham yang berbilang. Adalah upah dia ni. Berapa dirham sebulan. Jaga semalaman. Tak tidur. Dah jaga kena jagalah. Kalau jaga, tidur tak jagalah panggil tu. Kan jaga ni bukan jaga ni jaga. Kalau tidur, jaga dah. Tak jagalah kalau tidur. Dah. Jaga. Ni mana apa? Mata kena celik semua tu. Dah. Jaga bukan jaga. Jaga. Kita sebut jaga ni kerja. Jaga ni mata celik. No. Kalau jaga, kerja dia mata pejam. Tidur je. Jaga. Makna apa ni? Dok tidur semalaman. Sebulan bolehlah gaji beberapa dirham. Maka, nak bandingkan pula. Maka, jika ia, maka apabila ia tu, tak apalah ia pun dalam hak min hasy'arat ni engkau. Hak min hasy'arat, fa in sarafta, maka jika engkau palingkan. Tu asal Arab hak min hak. Dia engkau. Tak apalah. Ia pun kita ambil lah. Maka apabila. Fa'in maka jika. Macam mana dia. Maka apabila ia seseorang. Palingkan pekerjaan seseorang. Itu kepada Allah Ta'ala. Dia buat kerja ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan ia puasa. Bagi Allah Ta'ala 1 hari. Hak Arab, maka ia puasa. Hak Arab, fasumta lillah, maka engkau puasa kerana Allah. Dia gitu kalau Arab. Dan ia puasa bagi Allah, kerana Allah 1 hari. Maka dapat upahnya tiada dikira-kiranya. Gitulah. Ini bukan tolak kerjaan. Dia kerja sehari. Ambil upah kerja sehari. Boleh 2 dirham. Contoh atas ni. Kerja sehari. Macam mana kalau dia puasa sehari? Macam mana upah? Tidak terkira-kira. Jangan faham di sini tolak kerja bukan. Seolah-olah di sini, orang buat kerja tu tujuan dia apa? Tujuan dia nak upah. Tiba-tiba orang buat kerja agama, tujuan dia nak upah dunia. Samalah macam kerjaan dunia. Macam mana kalau orang tu puasa sehari, lillahi ta'ala. Nak cerita gitu. Bukan makna di sini cerita bab kerja. Sini cerita bab amal akhirah. Tapi dia buat amal akhirah sepanjang hari itu untuk dapat upah. Jadi sama macam orang kerja dunia untuk dapat upah. Bolehlah upah. Apa tak ada upahnya? Bukan kalau orang kerja dunia untuk dapat upah. Untuk upah guna untuk dapat keluarga. Kerja dunia tu jadi akhirat dahnya. Dia kerja dunia. Sebab apa kerja sepanjang hari ni? Kerja penat-penat ni. Kerana nak upah. Kerana nak gaji. Sebab apa? Nak tanggung nafkah keluarga. Itu ibadat. Tak ada ibadat tu. Ada. Cuma kita nak cerita hak semata-mata. Ini kerja dunia. Nak upah. Ini kerja akhirah. Nak pahala.
Jadi macam mana nak kerja dunia upah? Dia sama je. Orang kerja agama, nak upah, sama je orang kerja dunia nak upah. Boleh lah, 2 dirham tu. Tapi kalau dalam sehari yang sama, dia palingkan pekerjaan dia. Dia gunakan masa tu untuk berpuasa, lillahi ta'ala. Upah dia macam mana? Tidak terkira-kira. Sehingga kan, tak ada nilai harga. Mana puasa di sehari tu, tak ada nilai harga. Tak ada qimah, tak ada nilai harga atas duit. Tak ada. Dengan puasa sehari tu, nak nilai dengan RM1,000,000. Tak ada nilai. Mana puasa sehari lillahi ta'ala ni, di sebuah dunia, la qimah. Tak ada nilai, tak ada. Tak ada letak harga. Faham tak ni? Kata tak, kalau puasa sehari, kau dikira dengan pahala, dunia boleh duit RM1,000,000. Tak ada nilai. Untuk atas dunia, upah puasa di kerana Allah tu, tak ada nilai. Tak boleh letak nilai atas dunia. Sebab apa? Nilai di akhirat. Atas dunia, tak sepadan. Bukan kata, bandingan upah, bandingan pahala, puasa kerana Allah sehari ni, seperti duit dunia RM1,000,000. Tak. Rendah tu. Duit dunia RM1,000,000 tu rendah. Nak banding dengan, ni, pahala di hari akhirat. Mana puasa sehari ni, tak ada nilai. Tak ada nilai ni sebab upah dunia. Tak ada upah dengan upah dunia. Contohlah, qabliyah subuh. Hak Nabi kata raka'atal fajri khairun dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh ni lebih daripada dunia dan isi-isi. Dunia dan isi-isi. Berapa trilion dolar? Berkali. Dunia dan isi-isi. Berapa? Dunia dan isi-isi. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isi-isi. Faham tak ni? Ni puasa sunat sepanjang hari ni pula nak nilai ke mana? Tak ada nilai. Yang tak ada nilai tu disebut nilai dunia. Yang mana orang puasa ni maka dapat upah untuk puasa tiada kira-kiranya, tidak terkira. Tadi nak nilai dengan harga dunia. Seperti firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya sempurnakan pahala orang yang sabar itu dengan tiada hisab. Tak boleh nak kira-kira. Sebab apa? Sebab orang puasa ni kuat sabar dia. Sebab tu pahala puasa Allah akan balas sendiri. Sebab apa? Besar pahala. Mari daripada sabar dia kuat. Dan pada khabar, pada hadis pula, hadis kursi, firman Allah pada hadis kursi. Firman Allah pada hadis kursi ni riwayat Imam Bukhari Muslim. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa Tuhan kata dalam hadis kursi? A'dadatu. Jadi hak Jawi. Hak Rumi ada tak? Alif, Ain, Dal, T. Ada tak dal 2 T? Ada hak Rumi? Hak Jawi ada tak dal 2 T? Dal. Tinggal ada dal suti tau. Tak ada dal suti lagi. Tinggal tu. Tinggal dal. Dia kena 2 dal. Kena tulis tepi lah kalau kita payah nak tulis ni. Buat macam mana ni kalau nak tulis tepi? Buat nombor 1 kurungan tulis tepi ke? Buat bintang tulis tepi ke? Buat mana? Dia nak tulis tepi sebab kita nak selit dal tengah tu jadi bolok tu. Buat tepi tulis ain, alif, ain, dal, T. Nak dal 2 T. Bukan dal suti. Itu dal suti je dia tu. Satu je kan? Itu dapat Jawi lama sikit tau. Jawi lama. Jawi kuning tak lama. Dal 1 ke 2? 1 juga. Dia nak dal 2. Nak a'dadtu. Kenapa? Aku mencadangkan. Aku mengsediakan. Aku tu Allah Ta'ala. A'dadtu. A'dadtu li'ibadi. Hak sini ni li'ibadi as-salihin. Tahu? Kalau hak dalam hak minhaj Arab ni as-saimin. Hak Rumi macam mana? As-salihin juga. Salihin.
Tak apalah sebab terjemahan dia pun as-salihin. Tapi memang ada riwayat. Ada riwayat as-salihin dan ada riwayat as-saimin. Tapi minhaj Arab ni a'dadtu li ibadiyas saimin. Bagi orang yang puasa. Kalau Arab ni lah. Arab as-saimin. Tapi dalam Sirajut Talibin as-saimin wa fi riwayatin as-salihin. Ada riwayat as-salihin. Tapi hak Jawi ni jadi as-salihin. A'dadtu li ibadiyas salihina ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ni hadis ni biasa duk dengar ni. Hadis ni. Ni hadis Bukhari Muslim ni. A'dadtu li ibadiyas salihina ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ni syurga ni. Terjemahan dia, aku ni Allah Ta'ala sediakan, a'dadtu, aku sediakan bagi segala hamba-Ku yang soleh. Bagi segala hamba-Ku yang soleh, aku sediakan barang yang ni akan barang yang. Barang yang ni yang tiada dilihat oleh mata, yakni barang yang tiada pernah dilihat oleh mata pada dunia. Mana aku sediakan, aku cadangkan bagi hamba aku yang soleh akan barang yang tidak pernah dilihat oleh mata di dunia dan tiada didengar oleh telinga, dan barang yang tiada pernah didengar oleh telinga di dunia, dan tiada terlintas atas hati manusia akan barang yang tiada pernah terlintas atas hati manusia. Hak ni hak Allah cadangkan bagi hamba-Ku yang soleh. Bidang kitab minhaj Arab ni bagi hamba-Ku as-saimin. Sebab tadi contohkan dengan orang yang puasa. Contoh orang yang puasa. Maknanya hamba-Ku yang berpuasa. Upah mana? Upah yang tak pernah mata lihat, tak pernah telinga dengar atas dunia, hak tak pernah hati terlintas pun. Kan hati terlintas kan? Terlintas bidadari, terlintas dada. Tu bukan bidadari terlintas tu. Kan sebut bidadari begini-begini, dia pun terlintas. Ada. Itu bukan. Tu orang atas dunia je tu. Kan sebut bidadari comel, kan mari tak terlintas di hati. Mari terlintas di hati. Ada ni. Hak terlintas di hati tu ada. Hak tak pernah terlintas di hati. Tak pernah terlintas di hati. Tak sedap terlintas lah sebab apa? Tak akan serupa. Tapi memang akan terlintas di hati. Dia kata comel sangat-sangat ni, terlintas di hati. Hak tuan sediakan, barang tak pernah terlintas di dalam hati. Kenapa? Balasan yang tidak terkira-kira. Tapi kalau nak dunia, buat kerja sehari untuk dunia, dapatlah 2 dirham. Upah masing-masing lah. Tapi kalau masa sehari tu berpuasa, tidak terkira-kira. Tak boleh nak kira buat harga dia. Tak ada nilai. Tak nak kira nilai dia. Maka inilah hari dia berpuasa tu. Satu hari kamu yang ada harganya 2 dirham. Kalau kira lah. Kalau kerja dunia 2 dirham je boleh. Tapi satu hari ni kalau kamu puasa kerana Allah, tidak kira upah dia. Tapi hari itu kalau kamu kerja untuk dunia, hari kamu yang ada harga 2 dirham. Kalau nak dunia boleh upah lah, tapi qadar tu je. Serta engkau tanggungkan penak yang besar. Serta engkau tanggung. Tu tanggung tu. Tanggung. Pikulah tanggung ni. Ke tanggang. Ada ni bukan cerita tanggang sini ni. Tanggung. Serta engkau tanggungkan penak yang besar. Penaklah buat kerja sehari-hari ni. Upah 2 dirham je. Serta engkau tanggung penak yang besar. Lelah kerja ni.
jadilah baginya, bagi satu hari ni, harga ini, harga 2 dirham ni, jadikan macam mana? Dengan ditakhirkan makan pagi-pagi. Maka inilah hari yang engkau berpuasa tu. Hari kamu yang ada harganya 2 dirham, serta engkau tanggungkan penak yang besar. Jadilah baginya harga ini, harga 2 dirham dia. Jadi macam mana? Jadilah dengan ditakhirkan makan pagi-pagi hingga makan petang-petang, hingga bukan dah. Kepadalah makan pagi-pagi kepada makan petang-petang. Sini ditakhirkan makan pagi-pagi dan makan petang-petang kan? Tak. Dengan ditakhirkan makan pagi-pagi kepada asyak, makan petang, yakni makan pada masa berbuka puasa. Itu maksud dia. Dengan ditakhirkan makan pagi-pagi dengan kepada makan petang-petang. Mana makan petang ni, asyak ni makan petang. Tapi maksudnya makan pada masa tenggelam matahari, yakni pada masa berbuka. Jadi kalau hija penak-penak, duk tanggung penak-penak tu, boleh 2 dirham. Engkau jadikan masa tu dengan berpuasa. Ditakhirkan makan pagi-pagi kepada makan petang, yakni berpuasa lah. Hok duk makan pagi tu, jangan takhir dulu, tangguh. Lepas tu makan bila? Petang, pada masa berbuka. Mana apa maksud sini? Ayat dia tu lah, ditakhirkan makan pagi kepada makan petang. Mana apa? Tak sudah makan pagi. Maka dah makan pada waktu berbuka. Upah dia macam mana? Upah dia macam mana? Tidak terkira. Tapi kalau buat kerja dunia, boleh 2 dirham. Penak laginya. Bila engkau jadikan, hok makan pagi ni, tak sudah makan. Makan pulau petang waktu berbuka. Upahnya tidak terkira, tak ada nilai. Ini hak ayat dalam kitab Minhajul Abidin. Ni pula salah pula ditakhirkan makan pagi-pagi dan makan petang-petang. Maksud apa? Maksudnya berpuasa lah. Hak dalam Arab ni kepada, bukan dan. Kepada. Bitakhiri radha'in. Radha'in ini makan awal siang, ila asya'in, makan sebelah petang. Kepada, ila. Kepada, bukan dan. Mana apa ni? Asyak ni makan petang. Makan petang tak boleh lagi. Maksud sini bukan makan petang tu. Makan selepas tenggelam matahari, yakni waktu berbuka. Maksud apa ni? Dengan takhir makan pagi kepada makan petang ni, mana dia puasa sehari. Kalau hijaan dunia sehari tu penat 2 dirham. Tapi kalau puasa sehari, tidak terhingga balasan dia. Maknanya, kalau orang ujub, umpama tak adalah. Boleh 2 dirham. Tak ada nilai. Tapi kalau orang sentiasa ingat itu semua datang dari Allah, dia akan dapat pahala yang banyak. Nak cerita gitulah. Bukan di sini nak cerita bab kerja dunia. Maknanya, kalau nak dunia, kerjanya dunia lah. Bolehlah upah kodok. Tapi kerja dunia tu pun kalau kena kewajipan, akhirat jadinya. Kerja akhirat, nak dunia, nak 2 dirham. Nak upah. Nak gitu je. Nak pujian orang. Tu hak bahagian kerja siang. Satu laginya kerja malam. Hak jaga, hak kawal tu. Lepas tu kerja malam pula. Dan jikalau berjaga satu malam, berdiri sembahyang bagi Allah, nescaya berlaku bagimu daripada pahala barang yang tidak berlaku atas cerita. Lagi pula. Orang dia jaga malam, tak tidur malam. Bolehlah sebulan upah banyak mana. Tapi macam mana dengan orang yang sembahyang qiyamul lail? Pahala yang dia dapat ni tak berlaku atas cerita. Hak dia cerita tu, dah banyak lagi pahala dia boleh. Tak berlaku atas cerita ni makna apa? Orang sembahyang malam ada tak cerita dia?
Ada cerita. Cerita apa? Nak pahala, nak pahala, nak pahala. Hak di cerita tu lebih laginya. Tak berlaku atas cerita mana apa ni. Hak di cerita tu tak sebagai di cerita. Bukan dia dapat pahala yang lebih daripada di cerita. Maksud dia gitulah. Tiada berlaku atas cerita. Mana apa tak berlaku atas cerita? Hak di cerita tu dia cerita lah. Dia buat amal ni cerita dia nak pahala lah. Dia buat amal ni cerita nak pahala. Tapi yang berlakunya tak sepanggil dia cerita tu. Bukan lebih daripada apa yang dia cerita. Dengan dia sembahyang qiyamul lail. Nak bani dengar, dia jaga malam. Boleh apa? Boleh upah sebulan-sebulan berapa. Atau nak banding dunia dengan akhirah. Perbandingan gitulah. Banding dunia akhirah. Nak jadikan amal tu akhirah, kena ikut jalan molek. Kalau nak jadikan amal tu akhirah, bukan kerjaan akhirah, kerjaan dunia pun boleh jadi akhirah. Tapi kalau tak kena jalan akhirah, kerja dunia, dunialah. Kerja akhirah pun jadi dunia juga. Kalau kena jalan akhirah, kerja dunia boleh pahala akhirat. Kalau tak kena jalan akhirah, kerja ibadah pun tak ada akhirat. Hanya dapat dunia sahaja. Itu bandingan dia. Itu pokok pangkalnya balik pada bicara ilmu bab hati. Dan jikalau berjaga satu malam berdiri sembahyang bagi Allah. Nak banding dengan orang jaga sepanjang malam, sebulan-sebulan, bolehlah gaji beberapa dirham. Wallahu a'lam.